bulanan kita ambil balik muka surat 51 pada huruf D tu, tanbih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Tanbih ini suatu penjagaan bahawasanya najis itu ada kalanya darah dan umpamanya umpama darah, dan ada kalanya barang yang lain daripada darah. Ini pengarang kita nak buat pembahagian sebab untuk permasalahan darah ni dia ada hukum yang tersendiri dan sedikit berbeza dengan najis-najis yang lain. Jadi darah ni dia lain sikit permasalahan dia. Kerana itulah najis itu dia bahagi kepada darah dan umpamanya dan barang yang lain daripada darah. Dan atas tiap-tiap hal, yakni tiap-tiap kelakuan, iaitu ada kalanya najis. Ada kalanya najis dapat dilihat akan najis dengan mata yang pertengahan tempatnya, dan ada kalanya tiada didapat, yakni tak dapat dilihat dengan mata yang pertengahan. Jadi najis ni kalau mata pertengahan, maknanya dari segi ketajaman mata tu mata yang biasa, bukanlah terlalu tajam sehingga sebesar hama pun dia nampak, besar sekenit pun dia nampak, itu tajam sangat. Ataupun mata yang kabur, yang di hadapan dia ada najis pun dia tak nampak, itu pun tak diiktibar. Yang diiktibar ialah mata yang pertengahan, yakni mata yang sederhana nampak najis. Satu. Dan yang keduanya, ada najis yang tak dapat dilihat dengan mata yang sederhana penglihatannya, seperti najis yang sangat kecil. Jadi dia nak buat hukum, kalau najis tu dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, apa hukum dia? Kalau najis tu tak dapat dilihat oleh mata yang pertengahan, tapi kalau diguna alat pembesar seperti kanta, teleskop dan sebagainya, baru nampak, apa hukum? Maka muka surat 52 ni dia nak jawab beginilah. Maka jika tiada dapat dilihat akan najis, tak dapat dilihat dengan mata yang pertengahan tu, maka dimaafkan dia. Walaupun ada najis, tapi kerana tak dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, yang bukan terlalu tajam pandangannya dan bukan pula terlalu kabur, maka dimaafkan. Najis juga sebab dia ada di situ, tapi dimaafkan. Sama ada najis itu darah atau lainnya, lain daripada darah. Ini takmim umum. Sama ada darah ataupun lain daripada darah, jika tak dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, dimaafkan. Dan sama ada ia najis mughallazah atau lainnya, lain daripada mughallazah, pun sama juga. Dimaafkan jikalau tak dapat dilihat dengan mata yang pertengahan. Contoh kita kata seekor lalat, dia jatuh dalam darah babi. Dia duduk di rumah penyembelihan babi tu. Kita sebut penyembelihan lah, kalau ikut syarak tak iktiraf penyembelihan babi ni.
Nah, hang sembelih lagu mana pun haram gitulah. Ada pidah bahasa yang diguna pakai penyembelihan ni, kita pun panggil penyembelihan. Katanya seekor lalat ni, kaki dia masuk dalam darah babi. Jadi lalat ni bila kita lihat dengan mata yang pertengahan, nampak dia darah di kaki dia tak nampak. Maka dimaafkan, walaupun memang betul ada di kaki dia ni darah babi. Kerana apa? Kerana mata yang pertengahan tak nampak. Tu maksud di sini. Dan jika dapat dilihat akan dia, maka padanya itu tafsil. Maknanya kalaulah najis tadi dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, kalau tak dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, dimaafkan. Yakni tapi kalau najis tadi dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, maka padanya itu tafsil lah. Tengok ada huraian dia. Bukan hukum secara umum dak lah, dia ada huraian. Nah, huraian ni lah kita kata nak kena ingat bagi orang yang faqih lah. Adapun kita ni orang awam ni, kalau bertemu dengan masalah yang ada tafsil, ada huraian ni, buka kitab lah, tengok semula. Ataupun mudah-mudah telefon ke ustaz. Mudah. Orang awam ni mudah. Tafsirnya macam mana? Begini. Maka jika ada yang lain daripada darah, najis tu jikalau yang bukan darah dan dapat dilihat dengan pandangan mata yang pertengahan, maka tiada dimaaf daripadanya semata-mata, tak dimaaf sama sekali, dikira najis. Kita katalah najis ayam ke, tahi lembu ke, ataupun air kencing ke, ataupun muntah ke, lain daripada darah, dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, tak dimaaf sama sekali, dihukum sebagai najis dan mesti dihilangkan mengikut kaedah yang kita pelajari sebelum ni lah, kaifiat membasuh najis. Maknanya lain daripada darah tak dimaaf sama sekali, najis yang dapat dilihat dengan mata pertengahan. Dan jika ada ia daripada darah, kalau najis itu daripada darah dan dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, maka 3 bahagi, hukum dia jadi 3. Ni kata darah ni special sikit. Lain daripada darah, dia umum najis semata-mata dengan dapat dilihat oleh mata yang pertengahan. Tetapi kalau darah, dihukum 3. Najis daripada jenis darah ni, kalau dapat dilihat oleh mata yang pertengahan, dia terbahagi kepada 3. Pertama, barang, yakni najis yang tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Yakni darah yang tak dimaaf sama sekali apabila dapat dilihat dengan mata yang pertengahan. Apa dia darah yang tak dimaaf sama sekali? Iaitu darah mughallazah. Tak maaf, darah anjing ataupun babi. Kita katalah anjing tu lalu tepi kita, ataupun lintas jalan, kita bawa motor, langgar dia, darah dia tu terpocik kena ke kaki kita, memang nampak dengan mata, tak dimaaf sama sekali. Kena menyucikan dia dengan kaifiat najis mughallazah. Satu. Yang kedua, darah dirinya. Diri siapa ni? Diri kita ni? Bukan anjing dah ni. Tu ganti nama tu, kitab lama macam tu. Nya balik mana? Tak tahu balik mana.
Yang pertama, darah yang tak dimaaf sama sekali jikalau dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, iaitulah darah mughallazah, anjing dan babi. Yang kedua, yang tak dimaaf sama sekali apabila kita dapat melihat dengan mata yang pertengahan darah tersebut, ialah darah dirinya, darah diri kita sendiri. Tapi syarat dia, darah diri kita yang tak dimaafkan tu, yang sengaja ia melumur akan darah pada badannya. Maknanya darah tu dia sengaja melumurkan pada tubuh badan dia lah. Darah diri dia sendiri tu. Bila darah tu katanya kena di kepala, dia pun lurut sampai ke bawah tu. Jadi seolah-olah dia melumurkan dirinya dengan darah. Hak ni tak dimaaf sama sekali. Ataupun darah yang bercampur dengan barang yang lain, dengan benda yang lain. Darah dia tak berlumur, tapi bercampur dengan peluh ataupun bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang ni pun tak dimaaf sama sekali, kena basuh. Kena basuh dengan hukum darah, hukum najis mutawassithah. Mutawassithah. Ingat tu, tiga ni jelah. Tak dimaaf sama sekali. Pertama, darah mughallazah. Kedua, darah diri yang sengaja dilumurkan. Dan ketiga, darah yang bercampur dengan yang lain. Yang ni tak dimaaf sama sekali, dihukum sebagai najis dan mesti dibersih mengikut kaedah ataupun kaifiat najis yang kita pelajari sebelum ni lah. Satu. Bahagi yang kedua, darah yang dimaaf jika banyak. Darah yang dimaaf jika banyak sekalipun. Ni pelik ni. Darah yang dimaaf akan darah jika banyak sekalipun. Rupanya ada. Kalau najis selain darah, kalau banyak memang tak maaf dah. Tapi darah ni dia special sikit hukum dia. Dimaaf dalam, kita kata dalam keadaan yang macam mana. Darah yang dimaaf akan dia jikalau banyak sekalipun, iaitu darah dirinya yang tiada disengaja melumur akan dia pada badan. Kalau sengaja lumur pada badan, dia jadi bahagian pertama tadilah, tak dimaaf sama sekali. Tapi kalaulah tak disengaja lumur pada badan, sekalipun dia penuh di badan kita, tu dimaafkan. Contoh, tak buat contoh tak nampak kita sembahyang, minta, kita kata wal'iyazubillah lah, jangan berlaku lah, tengah-tengah sembahyang kayu jatuh timpa kepala, kelekuk bagi, darah meleleh daripada kepala ni sampai ke badan ni, sampai ke kaki tu. Jadi walaupun banyak, dimaaf. Pasal apa? Kerana darah diri kita yang tak sengaja berlumur pada badan kita. Tapi kalau kita pergi duk gabuih dia, lorak kok dia panggil gabuih, calit dia, pergi duk calit lagu tu ke sebagainya, tu dikira melumur tu. Hak ni tak dimaaf, kena berhenti sembahyang. Tapi kalaulah dia banyak sehingga berlaku lumuran tu bukan dengan usaha kita, dia sendiri yang meleleh turun ke bawah, penuh sampai melincun sekalipun, dimaafkan. Ni pelik sikit ni. Tapi kita kalau berlaku lagu ni berarti semayang terus ada. Ni nak cerita hukum lah. Tapi kita macam tu lah, kalau berlaku darah keluar macam tu, berhenti semayang terus ya. Asalnya tak batal lagi. Kerana apa? Kerana dimaaf. Disebabkan darah tadi ni bukan sengaja
kita lomorkan pada badan. Dan tiada bercampur ia darah tadi dengan yang lain, dan keluarnya itu tiada dengan perbuatannya. Di darah yang keluar tadi ni dia tak bercampur dengan benda yang lain seperti peluh ke nanah sebagainya, semata-mata darah. Dan yang ketiga, syarat dimaafkan tu keluar bukan dengan perbuatan kita. Macam mana keluar dengan perbuatan kita? Contohlah, kita ni ada bisui, tengah duk semayang rasa gatal, ataupun ada jerawat, tengah semayang rasa gatal, pi duk garu, dengan sebab garu tu keluar darah meleleh, tu maknanya keluar dengan perbuatan. Ni tak dimaafkan. Tapi kalau tengah semayang bisui tadi pecah dengan sendiri, bukan kita buat, tak apa ni. Tapi kita duk biasa kalau keluar bisui masa semayang, berhenti lari balik rumah, tak main dah. Tapi boleh dimaafkan walau banyak sekalipun. Kenapa? Keluarnya tadi itu bukan dengan perbuatan kita, dan lagi pula bukan kita sengaja melomorkan darah tu di badan kita, dan darah tadi tak bercampur dengan yang lain. Tu syarat. 3 syarat ni, maka banyak sekalipun melincun hingga membasahi tubuh kita pun dimaafkan. Dimaafkan. Habis. Ya. Macam mana? Bisu kan? Duduk tahiyat lah. Ya. Tak apa. Tu sebab tahiyat tu dia pelakuan sembahyang. Adapun kalau kita rasa gatal lah, bisu itu tunggu masa nak pecah ya. Kita pun pergi duduk garu, pecah sebab bisu itu dah masak dah. Tu dikira dengan perbuatan. Adapun kalau pergerakan sembahyang kita turun naik dia jadi pecah juga, tak apa tu. Dimaafkan lah. Tapi Tok Siap marah jugalah. Kotak kapet masjid. Ya. Solat tu dia pecah. Ya. Solat tu pecah. Betul dah selamat. Tapi dia sembahyang, dia pecah sendiri. Tak apa. Maksud dia masih lagi, dia bukan kira sedang sembahyang ke selepas sembahyang sebelum ke. Dia ni hukum umum, dimaafkan jikalau banyak sekalipun. Maknanya kalau kita ni tak mau nak basuh lah, nak sembahyang terus pun tak ada apa naknya. Tapi kita ni bila darah keluar sebelum sembahyang ni kita tak biarlah pi basuh lah. Lagipun lagi orang sebelah kata tu darah tu. Kita pun nak jaga juga pandangan orang. Tapi kalau sama-sama faham hukum tak apa. Kok dia tanya, ni darah diri sendiri ke? Ya. Ni lomok di badan tak? Tak. Keluar bukan dengan perbuatan ke? Bukan. Okey, dimaafkan. Kalau ada orang lagu tu tak apalah. Tapi bagi orang kita ni, kerana dia dah terbiasa, bila darah ni kita kena bersih lah. Orang kita dia pembersih ni tak apa juga. Tapi nak cerita hukum, dimaafkan kalau lincun badan sekalipun, dengan syarat darah diri sendiri yang tak disengaja lomor dan tak bercampur dengan yang lain, serta keluarnya bukan dengan perbuatan kita. Pelik sikit. Kalau tak mengaji cara berkitab ni pelik lah. Kok mana ni darah penuh badan boleh semayang lagi, hampa mengaji kok mana? Jadi ada dalam kitab no? Deh. Ya. Kalau kita masuk buku, masuk kita darah masuk bila kita semayang tu lagi. Macam mana? Kita masuk buku. Ya. Lepas tu kita darah. Tapi masuk semayang tu lagi. Dia keluar, tu dimaafkan lah. Sebab dia ni kita kata hak sengaja keluar ni bila kita potong jadi dia keluar selalu. Ni dia ada tempoh, maknanya ada masa perceraian dia tu. Maknanya bukan, walaupun kita kata daripada perbuatan dia juga tadi ni, tapi dia sebab kita kata dah berlaku perceraian yang panjang lah. Dia potong sebelum masuk sembahyang tu, tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba masa sembahyang tu baru darah keluar, tak apa. Sebab dia orang panggil berlaku perceraian yang panjang. Ketika dia sembahyang tu.
Dimaaf belaka lah ni. Ni maknanya darah ni dimaaf bagi tuan tu sajalah. Tapi kalau darah tuan tu dia percik pi dekat kawan sebelah, tak maaf. Hak kawan sebelah tak maaf lah, sebab bukan darah dia. Dia jaga tu. Tak ni aku pun tak apa juga, bukan. Maaf bagi darah diri dia tu saja. Darah diri dia yang keluar, yang berlumuran bukan dengan sengaja, dan lagi pula keluar tu bukan dengan perbuatan dia. Kan? Macam kata jatuh kayu di kepala dia sebagainya. Jadi berlumuran darah. Tiba-tiba darah tadi terpancut pergi kawan sebelah, kena kawan sebelah. Tu tak dimaaf. Kawan sebelah tu dia dikira menanggung najis, batal lah. Dia kena keluar suci lah. Tu pelik sikit no. Asalnya sama-sama darah dia tu. Cuma sebab darah aku dimaafkan. Darah aku kena ke hang tak maaf. Tu dia. Jadi syarat dia darah dirinya. Yang ketiga, darah yang dimaaf akan darah jika sedikit. Maknanya faham daripada ni mafhum mukhalafah dia, kalau banyak tak maaf. Yang nombor 2 tu banyak sikit pun maaf. Syarat dia 3 tadi lah. Hak nombor 3 ni pula, pembahagian yang ketiga, darah yang dimaaf jika sedikit. Kalau banyak tak maaf, iaitu darah yang keluar daripada seseorang dengan perbuatan dirinya. Seperti dia picit jerawat, keluar sikit lah. Jadi sikit banyak ni ulama dia serah kepada uruf. Dalam fiqh ni banyak perkara yang kadang-kadang ulama dia tak tentu, sebaliknya dia serah kepada uruf. Uruf ni maknanya kebiasaan setempat lah. Banyak sikit tu. Macam kita kata panjang pendek pun sama juga. Contoh kita katalah, apabila seseorang tu baca Fatihah, tiba-tiba dia ni berhenti lama, maka Fatihah dia dikira putus mualat. Lama mana ustaz? Lama sikit tu, lama ataupun panjang pendek tu, maknanya diserah kepada uruf. Setempat tu rasa lama ke tak lama ke, qadar masa tu sama jugalah. Dalam permasalahan ni pun sedikit banyak tu, setengah-setengah ulama dia serah kepada uruf. Kata setengah ulama dia letak terus dah, dia tak berbit siap-siap dah, supaya apa? Kita orang awam ni jadi tak keliru lah. Setengah-tengah tu kadang-kadang tanya ketuk guru, dia kata lebih kurang kalau sebesar duit 5 sen tu tak apa lagi lah. Ada tampilkan darah di kain tu. Kata setengah ulama, hatu banyak dah, sebesar kepala mancis tu tak apa. Kepala gurih tu. Jadi pendek kata sedikit banyak ni dia pulang kepada uruf. Pulang kepada uruf. Darah yang dimaaf akan darah jika sedikit, iaitu darah yang keluar daripada seseorang dengan perbuatan dirinya. Dia picit ke, dia garu ke. Kalau banyak tak maaf lah, kalau sedikit maaf. Ataupun darah ajnabi, macam tadilah kayu jatuh atas kepala seorang ni, terpancut darah tu kena ke kawan sebelah. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tak maaf. Itu dipanggil darah ajnabi, darah yang asing, bukan darah dirinya, yang sunyi daripada berlumur. Kalau berlumur, tu tak dimaafkan. Maka ni tafriq, maka dimaaf darah kutu anjing. Pernah jumpa kutu anjing? Tak pernah nampak no. Hak piramli tampak tu kutu babi tu no. Hak tu pun tak pernah nampak juga. Maka dimaaf darah kutu anjing, sebab sedikit. Dan sedikit nanah dan danur yang ajnabi, ni semua sedikit belakang ni dimaaf. Dan darah kutu
dan pijat dan tumor. Habis. Itu selesailah. Nah, pembahagian hukum bagi permasalahan darah. Ada yang tak dimaaf sama sekali, ada yang dimaaf semata-mata walaupun banyak, dan ada yang dimaaf jika sedikit, tak dimaaf jika banyak. Tak ingat benda apa lah. Kira kita pernah mengaji tak apa lah. Ya. Kita luka, kita balik. Ya. Lama-lama darah dia banyak kan? Dia kita kata darah, kita nak masukkan dia dalam kategori mana lah no? Adakah yang dimaaf semata-mata? Jadi kalau dia tak sengaja, kita kata tak sengaja menyebabkan keluar darah tu tak apalah, no? Tak ada masalah apa tu. Tapi kalau dia sengaja, contohnya kita kata dia sentuh, dia bergerak tu, dia pegang sebagainya, dia usap sebagainya, tu dikira sengajalah perlakuan perbuatan tu. Jadi makna di sini ni, jadi tidak semestinya setiap kali kita nak sembahyang tu tukar kain, tak semesti. Maknanya setiap kali nak sembahyang tukar kain pembalut luka, tak mesti. Tengok pembalut tadi ni, luka tadi ni dia keluar kerana apa. Kalau sengaja kita melumuri dia, ataupun sengaja keluar dia tu dengan perbuatan kita, tu kita nak kena tukar lah. Tapi kalau dia keluar kerana lama masa, kadang-kadang kita duk ikat dia tu, jadi ada masa dia kena angin ke ataupun pergerakan kita, hak kita duk berjalan macam biasa tu, tu tak apa, dimaafkan tu. Di maknanya syarak ni dia tak mestilah. Cuma bagi orang yang bersih tu, setiap kali nak sembahyang dia tukar lah. Tu atas dasar bersih. Atas dasar bersih tak ada masalah apa tu. Jadi macam kita ni lah, kita ni dia orang Melayu ni, dia air banyak. Jadi apa-apa sikit basuh, apa-apa sikit basuh. Jadi Arab ni dia air susah nak diperolehi, khususnya pada suatu ketika dululah. Jadi kadang-kadang hukum yang diletakkan oleh ulama tu dia lihat kepada keadaan masa tu juga. Payah nak dapat ayat sebagainya. Jadi dia seolah-olah hukum tu korang basuh pun tak apalah, dimaafkan. Tapi tempat kita ni ayat banyak, lepas sembahyang je nampak ada darah, basuh balut lain, pembalut pun banyak pula, tak apalah tu. Tu lebih baiklah. Lebih. Dan demikian lagi apa ni, dimaafkan ke tak ni, maknanya dimaafkan jika sedikit, kalau banyak tak maaf ni. Dan demikian lagi tahi dan air kencing binatang yang terbang yang banyak bercampur dengan manusia. Ini khilaf juga ni. Sebab bila banyak bercampur dengan manusia dipanggil umum balwa. Umum balwa ni maknanya sukar kita nak jaga. Seperti lalat, ayat kencing lalat, tahi lalat, bukan tahi lalat hak lekat di baju tu, memang tahi dia sungguh. Dan kumbang dan tebuan dan lipas, ni kalau banyak tak dimaafkan, jikalau sedikit dimaafkan. Tapi sebagian ulama kata hak ni dimaafkan atas dasar umum balwa. Khilaf banyaklah. Jadi khilaf hak berlaku ni satu rahmat juga bagi kita. Kerana dapat orang panggil apa, menghindari kita daripada masyaqqah ataupun kesulitan. Habis. Kucing tu setiap binatang yang hidup lain daripada babi dengan anjing ni,
dikira suci. Kita tengah sembahyang, kucing mai duk atas kita. Maknanya kita hukum secara umum ni dia suci. Suci. Cumanya kalau Allah lepas dia duduk tu kita rasa ni basah-basah ni, oh najis, baru hukum najis. Tapi semata-mata diri dia tu suci lah. Suci lah. Lepas tu dia tak basuh berak lagu mana ustaz? Binatang mana basuh berak? Hak tu dimaafkanlah sebab dia ni dikira suci dengan dia tu menghilangkan diri buat seketika. Bila dia mai balik bersama dengan kita tu dikira suci dah. Dengan peredaran masa yang berlaku tu dikira suci lah. Kucing. Cumanya bulu kucing lah. Bulu kucing pula. Bulu kucing tu kalau banyak dikira najis yang tak dimaafkan. Contoh kucing tu kita bagi makan pulut. Kucing kalau dia makan pulut biasanya bulu dia luruh. Dia makan nasi lah kucing ni, ataupun ni lah makanan dia ni, kita bagi makan pulut. Sebab kita duk makan, dia duk main kacau kita sesuap dekat dia. Jadi dia ni bila mana kita semayang, dia duk atas riba kita, bila dia bangkit tu dia bulu boleh kata segenggam. Tu dikira najis, tak dimaafkan. Tak dimaafkan bulu kucing tu. Kalau sikit-sikit tak apa. Sama macam bulu binatang yang haram dimakan daging tu lah. Bulu binatang yang haram dimakan daging ni bila dia bercerai daripada induk dia tu dihukum najis. Sama macam kaldai kampung ni hukum dia haram. Jadi kalau orang duk naik lekat di seluak sebagainya, kalau banyak dihukum najis. Tapi sebagian ulama kata bagi orang yang memang tak dapat, tidak terpaksa main dengan kaldai, dia orang panggil apa, pengembala kaldai, tak apa. Ataupun dia ni memang duk kerja dengan kaldai, tak apalah. Tu dia ada hukum orang panggil dimaafkan pula dalam keadaan-keadaan tertentu nah. Bermula tiap-tiap tanbih, ini suatu penjagaan. Bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umul balwa. Umum balwa ni maknanya daripada balwa ni daripada balak lah. Maknanya dah meliputi dah najis tu. Dan payah kita hendak memelihara daripadanya, iaitu dimaaf. Contoh macam suatu tika dululah. Burung merpati ni banyak di dataran Masjidil Haram. Banyak sungguh. Sehingga kerajaan sana nak ambil tindakan pun tak dapat. Halau pun dia main sebagainya. Jadi penuhlah najis dia tu di dataran lah. Jadi bila orang tawaf sebagainya, sedikit sebanyak, kita kata pakat lekat seorang sikit lah di kaki tu, tu dimaafkan. Payah nak jaga. Tapi syarat dia, kalau kita nampak kita kena elak. Kalau nampak pijak pergi nak buat ubat, tak boleh. Dia kalau tak dapat tidak tak apa. Tapi kalau kita kata tak apalah, pijak pergilah. Jadi maknanya dia dimaafkan kerana dia umum balwa. Jadi permasalahan najis ni kalau kita nak bicara, dia ada dalam kitab Majmu' Salasah Rasail. Banyaklah dalam. Dalam Majmu' Salasah Rasail, himpunan 3 risalah. Dia cerita banyak. Bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umum balwa, dan payah kita hendak memelihara daripadanya, iaitu dimaaf akan dia dengan beberapa syarat. Syaratnya jadilah bukan sengaja pijak, bukan piduk cari dia. Berapa syarat yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Tempat kita ni jarang berlaku. Burung sedikit je. Kalau mai burung merpati boleh kata 5-60 ekor.
duduk dalam masjid lah, kita main halau dia lari, sekali dia main, jenuh. Nampak tu dia putih atas kapet, darah nak basuh. Tak apalah, kira hak kering tu dimaafkan. Hak basah jangan duk sengaja pergi duk pijak. Sama juga dengan tik kelawak pun. Katanya kadang-kadang orang buat apa nama ni, tempat suluk tepi-tepi bukit tu. Tepi-tepi gua tu. Dia berpindah daripada gua pergi masuk tempat suluk kita tu. Penuh. Hak tu dimaafkan. Sebab apa? Sebab sukar kita nak memelihara najis kelawak tu. Habis tak ni duk kutip najis tu jual pula, payahlah, tak ada suluk lah. Habis. Dan iaitu dimaaf akan dia dengan beberapa syarat yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Tu nanti nak ada kesempatan bolehlah belajar kitab hak panjang-panjang, tapi kitab pendek ni pun tak habis lagi. Habis. Kita ambil sikit lagi. Fasal yang keenam, mengetahui masuk waktu. Ni dia ada kaitan maknanya dengan fasal yang kelima. Ni perbicaraan kita ni, perbicaraan syarat sah sembahyang. Antara syarat sah sembahyang ialah suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Lagi antara syarat sah sembahyang lagi ialah mengetahui masuk waktu. Kalau dia tak tahu masuk waktu bila, dia agak-agak gamak-gamak sembahyang. Jadi kalau betul sekalipun masuk waktu, tidak sah. Kenapa? Kerana pada masa mula dia sembahyang tu, dia tak mengetahui. Jadi maksud mengetahui ni mesti yakin ataupun zon, sangkaan kuat. Kalau syak dengan waham, tak ambil kira tu. Jadi kita ni dalam ibadah kita ni boleh kata kita pakai zon belakang. Yakin ni payah nak capai. Tadi masuk waktu maghrib 6 berapa maghrib? 6.59. Jadi Bilal pun azan. Jadi yakinkah Bilal tu kata 6.59 ni masuk waktu? Bilal. Mana dia Bilal tadi? Tak mengaku Jadi bukan yakin tu, zon saja. Tapi diterima zon pun. Yakin macam mana? Yakin ni dia kena melihat tenggelam matahari. Siapa dia nak tengok lah ni? Tak dan masa. Jadi kalau lihat waktu, lihat takwim, tengok jam, dengar pengumuman berita sebagainya, itu dikira mengetahui masuk waktu dengan zon. Sah dah. Adapun yakin, esok subuh esok, pukul 5.49. Kita pun azan. Yakin ke tu? Zon je. Yakin kena tengok fajar sodik ni. Nak tengok fajar sodik ke mana tak kenal. Hak mana fajar, hak mana sodik pun dia tahu. Jadi maknanya zon saja. Bolehlah. Tak ada masalah zon pun. Jadi sama mengetahui masuk waktu zon. Kemudian bila kita sembahyang pula, menghadap kiblat, syarat sah. Yakin kau menghadap betul tu? Yakin ke tak? Zon juga. Sebab kalau yakin ni mesti nampak Kaabah depan-depan kita. Hak tu hanya berlaku di Mekah. Kita zon saja. Jabatan Agama buat 292 darjah sebagainya, kita pun ikut atulah. Zon saja. Jadi sah juga. Perlakuan kita ni semuanya banyak atas zon, bukan yakin.
Kita ambil wuduk tadi, yakin ke sah ayat sampai sebagainya, zon saja. Kalau yakin kena ada alat pak, oh maknanya tak kena ayat. Contoh lah itu dah, tu pun guna alat dia pun zon juga. Maknanya nah apa nama ni, suci ke terangkat hadas sebagainya berlaku dengan zon. Maka syarak menerima zon sebagai orang panggil penentuan hukum, boleh dalam ilmu fiqh, tak ada masalah. Nah, yakin ni payahlah. Baik. Bermula mengetahui masuk waktu, iaitu 3 martabat. Tengok kita duduk martabat mana. Pertama, mengetahui ia seseorang akan masuk waktu itu dengan sendirinya. Hak ni hebat. Dia tahu masuk waktu zuhur dengan gelincir matahari, masuk waktu asar dengan bayang-bayang tu lebih panjang sedikit daripada objek, masuk waktu maghrib dengan tenggelam matahari, masuk waktu isya dengan hilangnya syafaq yang merah, masuk subuh dengan keluarnya fajar shadiq. Tu hebatlah. Nah, hak ni pasal duk kau tepi laut boleh atau dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan, yang thiqah, yang melihat ia orang yang kepercayaan tu akan masuk waktu. Kita ni tak mengetahui masuk waktu dengan sendiri, tapi kita mendengar khabar daripada orang yang memang tahu masuk waktu dengan sendiri. Dia tengok dan dia bagi tahu kepada kita, dan dia pula adalah orang yang thiqah, kepercayaan. Bukan kata dia ni orang fasik sebagainya. Itu pun dikira martabat hak pertama juga. Atau dengan mendengar bang, orang yang mengetahui ia dengan waktu. Yang ketiga ni, tapi masih dalam martabat hak pertama, dia mengetahui masuk waktu dengan mendengar bang. Bang tu, azan tu daripada orang yang mengetahui dengan waktu. Maknanya orang tu dia tahu masuk waktu dengan sendiri, dia azan. Dia azan. Adapun kita ni orang yang azan tu bukan dia mengetahui masuk waktu dengan sendiri, dia mengetahui masuk waktu dengan takwim sebagainya. Itu nombor 2 lah. Tapi sah belakang ni cuma nak sebut tingkatan saja. Sah. Pada waktu cuaca pula, atau melihat kepada jam yang betul ukurannya. Ni koi turun ni. Jadi maknanya jam yang betul ukuran pun di sisi Tuan Husin ni masih lagi martabat hak pertama lagi. Kalau pakai hak ni tak apa. Maknanya tak ada masalah. Maka sekalian yang tersebut itu seperti mengetahui dengan sendiri juga, dikira mengetahui dengan sendiri juga. Kedua, martabat yang kedua, mengetahui masuk waktu dengan ijtihad. Ijtihad ni maknanya usaha dia lah untuk mengetahui masuk waktu. Dengan ijtihad ia pada sesuatu yang menunjuk ia sesuatu akan waktu, seperti membaca Al-Quran atau bunyi burung atau barang yang lain daripada keduanya. Tapi yang ni atas orang panggil berterusan, kebiasaan. Macam mana? Macam ni, kita duk biasa macam ibu-ibu lah. Ibu-ibu ni dia duk tunggu anak dia balik sekolah. Bila anak balik sekolah tu maknanya 1:30 sampai di rumah. Jadi dia duk pandu tu, bila anak balik sekolah 1:30 masuk dah zuhur contoh. Jadi tiap-tiap hari dia duk semayang zuhur dengan pandu kepada anak balik sekolah. Boleh juga.
Memang kebiasaan anak balik sekolah pukul 1:30 boleh. Tapi ijtihad lagu ni kadang-kadang boleh berubah. Kod cikgu bagi balik awal. Tapi kebiasaan macam itulah. Sama juga macam kita kata, kita duk biasa dengar apa nama ni, bunyi binatang, ayam sebagainya. Bila kokok bertalu-talu tu, subuh lah. Kalau sana sikit, sana bunyi pelan, berhenti, sini berhenti sebagainya, hak tu baru fajar kazib. Tapi kalau kampung nu bunyi bertalu-talu, kampung ni bunyi bertalu, subuh lah. Tapi kebiasaannya mesti kelaziman macam tu. Tak apa, boleh pakai. Maknanya orang tua dulu tak pakai jam pun tengok, ayam ni bertalu-talu dah ni, subuh ni, boleh. Ya. Ijtihad macam tu boleh. Tapi dia ada juga, kita kata kadang-kadang tersalah tu, tapi dibolehkan lah. Kod lah, kita kata bunyi ayam tu sebab nampak musang, kan? Ayam jaga tidur pukul 3, nampak musang duk luar reban, bunyi betul-betul. Kita pun jaga, subuh dah ni. Rasa awal sangat subuh kali ni. Awal sungguh lah. Ayam bunyi sebab musang duk luar tu, duk mengendap dia nak makan dia. Tapi kebiasaan dia, ayam ni bila bertalu-talu bunyi, subuh. Itu dipanggil ijtihad. Tapi sesuatu yang memang menjadi kelaziman. Menjadi kelaziman. Dia boleh pakai. Macam kita duk dengar jiran sebelah ni, dia ni memang apa nama ni, rajin baca Quran. Kita tahu dah. Dia kalau baca Quran, habis baca Quran tu masuk waktu. Habis baca Quran masuk waktu. Rumah dia ada jam sebagainya, rumah kita tak ada. Contoh, boleh kita berpandu kepada membaca Quran dia tu. Jadi orang tua-tua banyaklah guna cara ni zaman dulu. Dengan ijtihad ia pada sesuatu yang menunjuk ia akan waktu, seperti membaca Al-Quran atau bunyi burung atau barang yang lain daripada keduanya. Sama. Macam kita bela lembu lah. Lembu ni dia pandai balik ke kandang sendiri. Maghribnya pandai balik, maghrib pandai balik. Hang pandai no. Lembu no. Maghrib pandai balik, maghrib pandai balik kata. Anak aku pun tak pandai lagu hang. Contohlah. Jadi boleh pakai. Boleh pakai. Walaupun kadang-kadang mungkin dia balik awal. Tapi kebiasaan macam tu boleh. Itu martabat kedua. Yang ketiga dengan taklid. Taklid ni ikut-ikutlah. Tadi ijtihad ni dia usaha juga. Usaha dengar, usaha cari, usaha usaha apa nama ni, usaha duk perhati. Hak ni dengan taklid orang yang mujtahid, iaitu pada ketika lemah ia daripada barang yang tersebut pada martabat yang pertama dan barang yang pada martabat yang kedua. Jadi maknanya taklid ni nombor 3 lah. Dia tak tahu dah, macam orang buta sebagainya tu, memanglah. Ataupun orang pekak, dia nampak tapi dia pekak, ataupun dia buta, tapi dia dengar. Jadi taklid. Orang semayang dia pun semayang. Jadi dengan taklid orang yang mujtahid, iaitu pada ketika lemah ia daripada barang yang tersebut pada martabat yang pertama dan barang yang pada martabat yang kedua. Baik. Nak perhabis ni panjang ni jadi ikut kau nak perhabis 8.30. Dah 10 kami 10 minit dah. 8.30 dah berhenti. Bersalahan ijtihad. Taklid ni beza dengan ijtihad. Macam kita kata beza antara muqallid dengan mujtahid ni. Kalau orang yang berijtihad ni dia cari sendiri, dia tahu cara. Taklid ni ikut orang. Berbeza dengan ijtihad.
iaitu jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu dengan barang yang pada martabat yang pertama, ia harus ijtihad. Jadi kalau dia tahu martabat pertama, harus saja ijtihad, tak wajib. Tetapi jika tiada mengetahui masuk waktu martabat hak pertama, maka dia wajib ijtihad untuk nak menentukan masuk waktu. Kalau dia boleh tahu yang martabat pertama, jadi kalau dia boleh mengetahui masuk waktu dengan sendiri, dengan cara dia melihat fenomena alam. Jadi kalau dia nak dengar bunyi ayam, boleh tak? Dia ni boleh mengetahui masuk waktu dengan cara tengok fenomena alam. Maknanya masuk waktu zuhur dengan gelincir matahari. Tapi dia tak mau, dia nak dengar ayam bunyi juga. Ni kata ni. Nah, dia kata jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu dengan barang yang pada martabat yang pertama, harus ijtihad. Boleh juga, tak ada apa. Tapi jika tiada, maknanya kalau dia tak tahu masuk waktu dengan sendiri, maka ketika itu wajib ijtihad. Kalau dia tahu yang pertama, nak pakai hak kedua boleh. Tapi kalau dia tak tahu martabat pertama, wajib pakai martabat yang kedua. Payah juga ni, no? Jadi biasanya kita ni hak ni tengok kalender lah, tengok takwim lah. Tapi ni kita kata cara nak belajar masak, macam mana ulama buat hukum lah. Adapun kita orang awam ni makan makanan hak ulama hidang tu lah. Ni cara nak buat ni. Rupanya payah juga no, nak buat hukum ni. Inilah pada hak orang yang melihat. Adapun orang yang buta, harus baginya taklid. Memang dah. Harus baginya taklid orang yang mujtahid, jika kuasa ia atas ijtihad sekalipun. Maknanya dia ni boleh mengetahui masuk waktu dengan bunyi ayam, tapi dia tak mau ikut. Dia nak ikut orang kata. Dia nak ikut orang mujtahid. Harus bagi dia ikut orang yang mujtahid, walaupun dia kuasa berijtihad sekalipun. Kemudiannya dia sebut, maka jika sembahyang ia seseorang padahal tiada mengetahui akan masuk waktu, tak tahu masuk waktu, sembahyang gamak-gamak gitulah, padahal tiada mengetahui ia akan masuk waktu dengan sesuatu daripada 3 perkara, 3 martabat yang tersebut ni, maka tiada sah sembahyang. Kenapa? Kerana dikira tidak mengetahui masuk waktu, hanya gamak-gamak, agak-agak saja. Jika berbetulannya dengan waktunya sekalipun, walaupun betul, masuk dah lagi ni, mayang dia. Duk syok, masuk ada, mayang pi. Lepas mayang, tanya agak orang, masuk waktu ke? Masuk setengah jam dah. Lega, betul apa tak sah? Jika berbetulan dengan waktunya sekalipun. Dan jika sembahyang ia dengan ijtihad pula. Dia sembahyang tadi ni, dia dengar bunyi ayam pada waktunya, ataupun dengan taklid orang yang mujtahid, ataupun dia sembahyang ikut orang yang mujtahid, nyata salahnya. Tengok, ayam hari itu bening belakang, dia bunyi awal sikit, tersalah lah. Bangkit pagi, orang kata pagi tadi ayam kita ni dia bunyi awal sikit, aku tengok jam tak masuk subuh lagi dia bunyi dah. Pasal apa benda tadi? Mana nyata tersalah tu. Kemudian maka nyata tersalah selepas daripada sembahyang tu, nescaya sembahyang yang tersalah tadi ni jadi sunat mutlak. Sunat mutlak.
Nah, jika tiada atasnya daripada yang luput daripada jenis itu semayang. Dan jika ada ia, maka jatuh ia daripadanya. Nak tampak dan nak bang. Nah, macam ni. Kita semayang subuh tadi, kita ikut ayam, suara ayam. Biasa duk semayang, betul. Hari ini ayam merajuk dah, ataupun ayam nampak jebon. Jebon noh, jebon kenal lah. Noh, orang kok belah bendang kenal lah. Dia ayam nampak jebon. Jadi dia bunyi awal, satu reban bunyi. Kita pun bangkit, subuh dah, mayang subuh. Kemudian lepas semayang, orang bagi tahu pagi tu, kata semalam ni ayam bunyi kuat, rupanya jebon, nampak jebon. Nah, lalu sembahyang hak kita sembahyang sebab salah tadi ni jadi qada subuh. Tapi kalaulah kita ni konon-kononnya tak ada qada langsung lah, orang hebat lah, no, sepanjang hidup tak pernah tinggal sembahyang lah, maknanya tak ada qada lah subuh tu, jadi sunat mutlak. Faham no? Dia pusing gitu ya. Tengok dia baca lain. Dia kata, dan jika sembahyang ia dengan ijtihad, sembahyang kerana dengar suara ayam pada waktunya, ataupun sembahyang tadi dengan taklid orang yang mujtahid, maka nyata salahnya. Selepas daripada sembahyang tu baru tahu kata salah. Nescaya sembahyang yang salah tadi dia tak lara, dia jadi sunat mutlak jika tiada atasnya atas seseorang tu daripada yang luput daripada jenis itu sembahyang. Jika orang tu tak ada sembahyang qada subuh, maka solat tadi ni yang tersalah jadi sunat mutlak. Dan jika ada qada subuh, dia ada tinggal subuh lah sebelum ni, maka jatuh ia yang tersalah tu daripada qada subuh. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kitab lama ni macam tu lah. Kadang-kadang dia main ibarat, kita pening, tapi syok baca. Sebab bila pening balik rumah lena mudah, no? Dia lena mudah. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. 8.30 lah.